الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, penonton-penonton, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, sama-samalah kita banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi hidup kita dalam sihat wal afiah, tetap lagi iman dan Islam bersama dengan kita pada hari ini. Itu semuanya kalau kita nak hitung nikmat yang Allah bagi kepada kita, besar sangat nilainya. Semoga Allah Ta'ala kekalkan nikmat yang tersebut saat ini, sihat kita, masa kita penuh dengan kebaikan, iman yang ada dalam hati kita, tak gonjang-gonjang. Semoga Allah Ta'ala tetap kita hingga mati kita dalam iman Islam. Hak kita duk meramal hari-hari semaya, puasa, mengatik, berzikir, sedekah, apa segala perbuatan hak wajib atas kita, kita boleh menunaikan segala kewajipan. Semoga Allah Ta'ala tetap, insya-Allah, amin. Allah tetap Islam, tetap iman hingga mati kita dalam perkara-perkara tu, dalam iman kita panggil, dalam Islam. Moga Allah Ta'ala mati kita. Allahumma ja'al akhira kalamina, wa Allah Ta'ala akhir kalam kita, tetap kita di dalam kalimah la ilaha illallah, dalam iman maksud kata. Ibu-ibu, ayah-ayah dan yang dirahmati Allah, penonton-penonton yang ada pada rumah, ini sebagaimana ruangan, ini sebagaimana raikan, kita panggil raikan lah, pertama yang hamba ni tak pernah buat ni. Ini mungkin kali pertama ataupun kali terakhir mungkin boleh jadi yang tak pernah buat. Kita nak mari baca hadis Nabi SAW. Hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang boleh kita amalkan. Kita dengar hadis, makna dengan ucapan Nabi, dengan hadis melalui perbuatan, ini adalah perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh alim-alim ulama, supaya mudah-mudahan kita reti, kita dengar dan boleh amalkan dengan apa saja yang di Nabi kita pesan, Nabi kita buat. Boleh amal sunnah Nabi. Apa yang kita nak baca hadis malam ni ialah mana kita nak baca kitab ni, kita mengenai dengan hati kita, hak berkaitan dengan hati kita yang berkelakuan. Kelakuan hati kita macam-macam. Anggota yang ada pada tubuh kita hak paling hebat kali hati, mata, anggota mata, telinga untuk dengar ayah, kaki untuk berjakah jalan nendeh, melompat, tangan capang ambil tolak, cabut pegang. Nah, hati ni serupa mak nenek, ada perasaan dalam tu. Ada kala yang mari kasih, kadang-kadang yang sedih, kadang yang mari suka serenok, yang mari pusing, mari kesik. Nah, kadang-kadang yang mari berasa gembira hati, rasa kena duduk. Kadang-kadang yang mari sakit hati, serabut perut. Itu makna kata hati kita berkelakuan banyak. Maka dalam hal kelakuan banyak ni, ada kala kelakuan yang dipuji oleh Allah. Panggil sifat mahmudah. Sifat hati yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh syarak. Dan ada kala pula hak sebaliknya, kelakuan tu dimarah oleh syarak, dicela oleh syarak. Orang panggil mazmumah. Ini kelakuan hati kita. Bila hati kita ni redha, sabar, syukur, itu mahmudah, yang dipuji. Hati kita kedeki, nyombong, takabur, ujub, riya,
perasan ke diri, itu masuk dalam kata mazmumah, kelakuan hati belaka. Oleh itu, dalam kitab bisyarah 40 hadis penawar hati ni semua ada berkaitan dengan hati. Hadis yang riwayat daripada Nabi ataupun perbuatan Nabi yang nak mengajar, nak asuh hati kita kepada arah-arah yang baik, kepada arah yang Allah Ta'ala redha, kelakuan hati kita. Mungkin kita selama kening kita tak berasa kata benda perkara tu duk terlitah oleh hati kita, ataupun kita duk berasa, kita berasa tak apa, berasa kena, berasa tak ada masalah, tak ada bila kita mendengar ngaji, rupa-rupa masalah, rupa-rupa salah, rupa-rupa tak kena kita dengar Allah, oleh kerana kita duk berasa gitu. Bila kita dengar ni, mudah-mudahan hak molek dah, kita baik kiri molek lagi. Hak tak molek, baik kiri molek. Maknanya, kita dengarkanlah. Mudah-mudahan walaupun tak banyak manfaat, boleh juga sikit. Ini di antaranya hadis Nabi SAW yang kita nak baca malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Innal 'abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naza'a wa astaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi zakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Yang diartikan bahasa kita, sesungguhnya seorang hamba Allah, seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba. Bila sebut kata hamba, kita ni adalah hamba Allah. Selama mana kita duk kasih kepada Allah, kita taat, kita buat apa segala yang dititah perintah atas kita, itu kita panggil kata kita ni adalah hamba Allah. Jauh segala larang ni daripada kita ni, daripada Allah kepada kita, mana kita ni adalah hamba Allah. Tapi bila kita duk kasih kepada perkara lain, turut benda lain, tu jadi perkara, dia tak jadi hamba Allah. Jadi hamba perkara yang kita kasih tu. Kasih kepada kebun, hamba kebun. Kasih kepada kenderaan mutu kereta, engkau siapa tak dia nak tunai segala ketaatan, maka kita hamba bagi perkara tu. Kalau kita hamba Allah, kita boleh tinggal. Walaupun perkara tu perkara hak kita duk sibuk mana sekalipun. Contohnya kita duk kebun, tengah duk buat kerja, tengah duk nebah, duk motong, duk berapa. Bilalah datang mari fardu atas kita semaya, kita janganlah tinggal hak nun. Supaya apa? Supaya mari nak tunaikan fardu hak Allah. Allah ni siapa? Kekasih kita. Orang hak kita paling kasih, orang hak kita duk dalam duk tutup redha dia. Tinggal kerja. Mari tunaikan segala kewajipan hak wajib atas kita. Ini makna kata kita hamba Allah lah gitu. Kalau kita jauh tinggal semaya, jauh tinggal perkara hak Allah Ta'ala fardu ke kita untuk buat perkara suatu, buat kebun ke apa sajalah. Kebun tu contoh. Lain daripada tu pun termasuklah. Engkau siapa rela kita tinggalkan hak fardu atas kita, maka kita hamba bagi buga tu. Perkara tu. Tapi sebut dalam hadis, sungguhnya seorang hamba, apabila sebut kata hamba ni, hamba Allah. Hamba Allah, kita ni hamba Allah. Kita tutuplah makna redha Allah. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Hari-hari kita duk tuju kepada Allah. Cari Allah. Cari bukan makna cari bertemu tu. Tak. Makna cari redha Allah. Waridaka matlubi, dan redha Allah tu kita tutup. Tutuplah redha Allah. Atas jalan mana pun tutuplah. Jalan kita ibadat kepadanya melalui semaya, melalui berzikir, sedekah, melalui qiyamul lail, melalui kita baca Quran. Apa saja ibadat yang kita mampu, hak lain daripada ibadat wajib Ibadat wajib 5 waktu, sehari semalam, semaya tu tak boleh tak boleh kita nak buat dalih. Tak boleh kata tak mampu semaya 5 waktu tu tak boleh, tu wajib. Benda wajib tak banyak dalam hidup kita ni. Kalau semaya 5 ya waktu. Kalau puasa sebulan ya setahun. Zakat tu pun pilih-pilih. Zakat terus setahun sekali. Seorang kita ni segatai ya.
Kalau ada anak bini 2-3 orang, tengoklah. Kalau harta kita lebih banyak pada malam raya, wajib. Kalau tak ada perkara kita malam tu, ada koda-koda awak beli makan, beli cuk raya, tak wajib. Kita tak nego, tak wajib. Harta, apa zakat menegak tak ada harta lebih banyak taruh, mah apa tak ada, tak wajib. Makna fardu, Allah Ta'ala fardu atas kita tak banyak. Tak banyak. Sikit ya kalau kita kira. Hak fardu, hak tu tak boleh lah. Tak boleh kita nak buat alas tak mampu, tak boleh. Mereka kata tak mampu atas jalan, kata tak mampu. Kita nak diri, tak kuasa nak berdiri. Aduh, dah. Salli qa'ima, Nabi kata semaya berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau tak kuasa berdiri, nyata. Bukan kerah Islam atas kita. Bukan mesti kain gitu. Dah. Lembut. Ya. Seni ya kalau kita geti lah. Kalau kita geti, kita ngaji, kita tutup. Seni Islam ni. Bukan mesti kata gitu semata. Ya ada tempat kenyang. Semaya tak kuasa berdiri, nyata. Tak kuasa nyata, baring. Tu makna ada tempat kena. Tepat kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah, makna tunakanlah segala Allah Ta'ala fardu atas kita ni, atas qadar kita kuasa. Kuasanya ni buatnya tu. Hak fardu, hak sunat lebih-lebih lagi. Kita kena banyak lah. Hak fardu kita buat belakang, katakan semaya cukup. Dalam waktu comel, Jum'ah nah kita. Sah tamu lah pula. Lepas pada tu hak sunat lah pula. Menunjukkan bahawa kita ni adalah kekasih Allah. Kita tutup redha Allah melalui ibadat sunat. Bukan sekadar hak fardu. Dah hak fardu kita perfect dah. Kita serendah dah katakan. Maju pula dah hak sunat. Supaya apa tu? Supaya kita dapat redha Allah. Kerana orang nak dapat syurga Allah, ialah orang hak ada dapat redha Allah. Dapat redha Allah. Tutuplah redha Allah melalui ibadat kita. Orang dah nak tutup syurga Allah, belum tentu dapat redha Allah. Tapi orang yang tutup redha Allah dan dapat redha Allah, tetap orang ni dapat syurga Allah. Tu dimaksud kata ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tutuplah redha Allah melalui ibadat. Apa saja ibadat yang kita hak lain daripada hak fardu atas kita tu. Melalui baca Quran, sedekah, qiyamul lail, malam tahajud. Apa saja yang kita mampu buatlah supaya kita dapat redha Allah. Yang dimaksud hadis tadi, seorang hamba Allah apabila ia melakukan suatu kesalahan, dosalah. Salah kita dengan Allah dosa. Dosa melalui mata, telinga, kaki, tangan, perut, parak, 7 anggota. Hati satu lagi. Hati ni dosa gapo hati? Kelakuan dia lah, berdeki, berasa berkesak diri, nyombong. Tuhan beri nikmat kepada kita satu-satu nikmat. Apa saja nikmat lah. Nikmat kekayaan, nikmat wewah hidup, nikmat kita ni suara sedap, nikmat comel rupa kita. Nikmat kita ni gapo kata-kata ni. Nikmat kita ni ada ilmu, boleh mengajar, boleh gapo, semua tu nikmat dari Allah. Bila-bila masa Tuhan boleh cabut nikmat tu. Tiba-tiba kita berasa kata kita, usaha kita, kita pandai, bijak kita, pisah kita berasa kata kita semata-mata, yang menyebabkan kita berasa kata kita lebih pada orang itu satu kesalahan, satu kesilapan, kelakuan yang dicela, berasa lebih diri, berasa nyombang lah kita kata. Itu kelakuan hati yang jadi dosa, yang menyebabkan akhirat gigi Allah Ta'ala tahu dalam neraka tu. Walaupun besar zarrah, ada sifat nyombang lah hati kita. Nabi kata orang ni tak dapat syurga Allah. Tak dapat syurga Allah. Itu makna kesalahan. Bilalah seorang hamba Allah Ta'ala melaku satu kesalahan yang tersebut saat ini melalui lah mata, telinga, kaki, tangan, perut, parak dan hati itu. Mana-mana maka akan digoreskan dalam hatinya, hati seorang hamba Allah, satu titik yang hitam. Itu nuqtatus sauda. Nuqtatus sauda. Satu titik yang hitam. Titik hitam atas muka hati kita. Kerana hati kita ni ya kelip. Perumpamaan sebagaimana cuming yang jernih atas muka hati kita. Cuming jernih. Sebab kita naik kereta, cuming tak pakai kereta kita tu. Cuming jernih tau. Kalau kelabu, kita tak nampak kereta tak pakai nak mari. Tak nampak setara mana.
Kalau cumi kelabu gelak lemak tak nampak. Wisai tak kot apa tu lagu mana berlaku. Bilalah cumi tu jernih, cumi tu nampak berlaku. Tu dimaksud muka hati kita ni perumpamaan. Perumpamaan jernih di muka hati kita. Bila kita laku satu dosa, satu salah, satu silap dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan titik satu titik yang hitam di atas muka hati kita. Yang menyebabkan hati itu kau gelap. Kelabu hingga siapa gelap. Tak nampak kebaikan. Bila sebut kata baik, tak berasa kata baik. Bila sebut kata benda ni benda jahat, benda yang menyebabkan masuk neraka di akhirat, tak rasa takut. Sebab apa? Hati tak nampak dah. Hati gelap dah. Ni Nabi kata, bilalah seorang hamba Allah Ta'ala melaku salah dosa, Allah akan titik satu titik yang hitam di atas hatinya. Dalam hati dia, titik hitam. Maka apabila ia seorang tu melaku dosa yang menyebabkan Allah Ta'ala titik yang hitam atas muka hati tu, ia menarik diri daripada kemaksiatan. Apa maksud menarik diri daripada kemaksiatan? Yakni istighfar. Tu wa iza naza'a wa astaghfara wa taba. Bilalah ia berasa, mari teringat, mari terkhabar ke diri Allah, salah dah aku tengok saat ni. Tengok poho anak dara Cina lalu dak pedi dia nampak putih-putihnya keling, tengok perhati atas bawah, mari teringatlah hati, Allah, salah dah aku, silap dah aku duk tengok orang, tengok aurat. Mari tu dia kata astagfirullah. Sesaklah. Sesak aku, salah aku duk tengok aurat, dosa roh mata aku. Ataupun dia pergi dengar satu-satu satu suara yang jebak jadi neraka, jebak jadi dosa dengan orang ngata ke orang. Kita tak kata, kita dengar dosa tu. Hati-hatilah. Apabila demo kecek ataupun berkata haram, kita orang juru dengar haram juga. Walaupun kita tak kata apa, kita tak royak, tak ada tambah pun, kita dengar saja haram apa kita. Habis itu hati-hati, boleh kita jauhlah. Bila dah demo kecek, demo berkata perkara yang dilarang oleh Allah, kalau kita kuasa larang, kuasa kita tegah. Kalau kita tak kuasa, jauhi. Jangan kita setuju dengan perkara tu. Kalau kita setuju, yang menyebabkan kita ni dosa melalui dengar kita. Dengar perkara-perkara hak Allah Ta'ala larang. Dengar orang ngopak, dengar orang menyupah, dengar orang duk fitnah orang. Kita duk dengar, tak kata gapo, dosa juga apa kita. Nabi kata al-mustami', orang juru dengar, ahadul mukhtabain, masuk kosi juga dalam bab melakukan dosa. Bilalah perkara hak kita dengar tu dosa, mari teringat Allah, salah dah aku. Ngaji dah, dengar dah. Kita tak cakap nak kilik dah, tok guru apa orang dah. Dosa lagi, salah lagi. Mari silaplah hati lagu tu, teringatlah hati lagu tu, berasa sesat, berasa salah. Serta lidah dia kata astagfirullah. Astagfirullah makna minta tutup ampun dari Allah. Ya Allah, apalah dosaku dengar saat ni. Apalah dosaku menengok saat ni. Benda haram tu. Maka dalam hadis ni kata bilalah dia tu merojok, tarik diri daripada maksiat dan terus istighfar serta taubat. Taubat ni kena susah. Kalau tak ada susah, aku tak panggil taubat. Tak panggil. Walaupun kita tak buat dah dosa lah ni, katakan dak dah lah ni, nengok kat saya dak dah, patah. Tak tengok dah, tak dengar dah lah ni, gerai-gerai tak pergi dah. Dulu acik agak, nampak orang tupu wahmu. Duk tak gerai ramai-ramai, pergi tak ada lingo. Tak ngata, pergi tak ada lingo. Lah ni dak dah lah ni, juh dah lah ni. Baik dah lah ni. Tapi hak dulu tak sesah. Walaupun telah ni tak buat dah hak dulu, tak ada sesah sikit. Wasa kena pula tu. Hebat juga aku dulu. Boleh duk juga aku dulu. Tak ada wasa sesah sikit salah silap kita dulu. Maka tu tak panggil taubat. Kerana taubat mesti kena sesah. Sesah ni adalah hati bagi taubat.
Walaupun dosa kita tak buat dah lah ni, dosa kita tinggal dah, kok lagi akan datang kita tak boleh buat apabila dah. Tapi bila tak ada sesal, orang tak panggil taubat. Tak panggil taubat. Taubat mesti kena ada hatinya. Maka hati bagi taubat ialah menyesal. Sesal atas perkara yang kita salah silap dulu kalau. Sesal ni bukan seni. Bukan duk dia sesal weh, tak boleh, tak mari sesal. Sesal ni ya sabak, musabak daripada sesal ni ada sabaknya. Bukan duk dia mari sesal, tak tahu mana gitu. Ada sabak. Cari punca. Sesal ni adalah anugerah dari Allah. Tuhan bagi. Tuhan capak masuk perasaan dalam hati kita pasal sesal. Kita nak usaha tak boleh sesal ni. Duk dia kita nak usaha, nak sesal tak boleh. Ini adalah pemberian Allah. Perasaan ni Allah capak masuk dalam hati kita berasa sesal. Cuma kita boleh usahakan sabar bagi sesal tu. Nak buat mana nak berasa sesal atas salah silap kita dulu kala dengan Allah? Ialah kita kena tahu. Takut. Kena takut. Takut. Bila takut tu dia mari sesal tu. Takut masuk neraka. Takut azab kubur. Baru sesal. Takutnya azab kubur. Masuk kubur malam ni ke Allah. Hipik di kubur. Ada ular, ada kalau malaikat muka nakir, nanti nak takir, nanti nak macam-macam azab tu. Bila mari takut tu teringat tu. Teringat, aku banyak juga dulu. Sesal lah. Aku silap lah. Tu. Ya sesal mari daripada takut. Maka nak takut pula dah mari daripada tahu. Mari nak takut, tak tahu ke mana gitu. Tak boleh mari daripada tahu. Tahu kata mana? Tahu kata dalam kubur ada azab. Nah, akhirat di padang mahsyar gigi-gigi ni. Duk jemur di padang mahsyar tu. Teruk sangat tu. Nah, atas titi sirak lagi, duk dapat mizan lagi. Banyak macam-macam azab dah tu. Tu. Nak tahu dulu. Bila kita tahu baru rasa takut. Aku nak tahu tu tak dapat tidak. Nabi kata nak boleh tahu sesuatu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya nak boleh tahu satu-satu benda, belajar, ngaji, dengar. Mana-mana sombik lah. Hak Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'. Baik, mana-mana jadi orang alim melalui belajar juga, ngaji juga. Ataupun jadi orang belajar juga dah. Orang belajar lagu mana? Orang belajar nak boleh panggil orang belajar kena ada kitab, ada kalam, ada guru. Tu panggil belajar. So lagi mustami'an. Orang berdengar kitab tak ada, kalam tak ada, dengar klik. Bunyi kata orang mari baca sejik, orang duk ngajar sejik, kitab tak ada, kalam tak ada, pergi dengar. Tak apa dah. Mudah-mudahan hak kita dengar tu rasa masuk dalam hati kita. Rasa setuh dalam jiwa kita. Rasa orang panggil kata takak. Maka takak dalam hati tu panggil ilmu Allah. Takutnya duk dengar ustaz duk wayak saat ni azab kubur. Orang tak semaya ni Allah ada ular. Hipik di kubur, api duk selalang. Katok di malaikat muka wanake katok dengan tuku dia tu berselai berpuluh-puluh beratus-ratus hasta. Tukak malaikat muka wanake nak katok orang tak semaya kalulah pakak jin manusia. Semua seluruh dunia pakak kak tukak tu tak kenyuk walaupun sebesar jarum. Mana besar tukak nak nanti katok orang dalam kubur. Bila kita dengar benda-benda begitu, hati kita mari berasa geram. Berasa takut. Berasa ngeri dengan azab-azab tu. Bila berasa geram, berasa takut tu, kita teringat salah kita dulu. Allah, aku dulu banyak juga tak maya. Banyak juga lara. Banyak juga dosa. Situ pedah dia. Bila teringat tu, mari rasa. Tu. Sesanya aku silap dah aku. Sesal tu lah panggil taubat. Taubat tu. Salah lah. Aku silap dah. Aku, ya Allah, apunlah dosa aku. Aku tak mahu apabila dah. Itulah panggil taubat. Kalau dah ni tak ada buat dah dosa. Kik-kik tak saya buat apabila dah. Tapi hak lepas mari tak ada rasa sesal sikit. Berasa pun ada. Rasa kena. Antara lah. Bukan semua manusia. Antara manusia setengah-setengah dia berasa bangga dengan dosa dia dulu kala. Dalil mana? Dalil ada lagi masa dia duk kutik royak lah ni. Kok jumpa orang. Kita dulu.
Gitulah, ginilah, gitulah. Duk cerita dosa dulu kalau. Buat apa boleh cerita? Kerana bangga panggil. Bangga bahasa Melayu, bahasa Siak panggil pumcai. Pumcai dengan dosa dia dulu. Kalau ia tak pumcai, tentulah dia tak cerita. Dia tak royak. Dia berasa nak terlupa boleh. Sekali-kali kita berasa kena dengan dosa. We berasalah salah kita, berasa jahat kita, berasa teruk kita. Habis tu dia jangan cerita. Dosa kita dulu, salah kita dulu, jangan sekali kita cerita ke orang. Bila selama mana kita duk cerita, sebanyak mana kita cerita kepada orang, sebanyak itulah saksi menambah atas kita. Saksi menambah atas. Saksi atas ni saksi yang menyusah. Dia dua saksi. Saksi atas, so lagi saksi bagi. Bila saksi atas, saksi menyusah. Ya Allah, yang ni cerak hari tu berzina. Siapa? Ya royak kat aku. 30 orang ya zina. Ya royak. Walau masa ya royak tu, ya kembali dah. Baik dah, jurus dah, duk sijik dah. Semaya baik tak tinggal dah. Tapi buat apa geduk royak kat orang? Ha ni, hati-hati, hati-hati. Yang setengah-setengah, bukan semua manusia, setengah-setengah manusia yang beradu dah maksiat, tapi habis ya kutik royak segala maksiat dia dulu kalau kepada orang. Hati-hatilah. Jangan kita rasa bangga maksiat kita. Hak dulu lepas gitu lupa. Royak. Walaupun kita hati rasa nak royak ni, rasa nak royak. Royak. Kalau kita royak, dia menyebabkan jadi saksi atas. Dia panggil. Saksi atas, saksi yang menyusah. Lainlah saksi bagi. Saksi bagi, saksi yang melepaskan kita. Saksi bagi, gimana contoh? Saksi bagi sebenarnya kata orang ni jadi saksi di akhirat kita, akhirat pergi kepada kita untuk nak menyelamatkan kita. Ya Allah, aku jadi saksi bagi dia ni, mari sokmo sijik ni. Jum'ah sokmo, awal waktu sokmo, duk sah pertama sokmo, dan takbiratul ula dengan tu imam sokmo, tu panggil saksi bagi. Ya Allah, yang ni rajin baca Quran, nak kali kugi maya sijik, adalah dia congok, duk baca Quran sama taruh orang nak qomat. Itu panggil saksi bagi. Saksi tu menyenangkan kita, menyelamatkan kita. Ni hati-hatilah. Yang setengah-setengah mungkinlah ada saudara kita ataupun hak tak pernah dengar lagi, hak berasa kata tak apa, hak berasa kata tak ada hal, duk cerita dalam bab dosa kita dulu kala kepada saudara-saudara kita. Usah cerita. Itulah hadirin, penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah di rumah. Semoga kita boleh jagalah selepas daripada ni, jaga diri kita daripada melakukan dosa, hak selagi akan datang. Hak lepas mari, cepat-cepatlah kita berasa sesat. Dengarlah orang panggil tazkirah banyak. Tazkirah ni gimana? Beringatkan kita. Dengar lebih-lebih lagi kita dengar hadis-hadis hak meroyak tentang dengan azab. Orang panggil targhib. Targhib menakutkan. Dengar bab azab, dengar bab neraka, azab kubur. Gini-gini kita dengar supaya kita gerung, takut. Bila gerung takut itulah ingat dosa kita. Bila ingat dosa salah kita itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni satu sifat dalam hati, sesar dalam bak dosa kita dulu kalau. Maka sesar itulah orang panggil taubat. Itulah panggil taubat. Taubat kita kepada Allah. Rukun taubat 3. Pertama, tinggal dosa. Yang kedua, sesar. Yang ketiga, azam. Azam pocok hati kita tak saya buat sampai bila dah lah mana-mana tak saya buat dah. Sahajalah, gapolah aku tak buat apa bila tu. Azam alla yauda ila misli. Tak azam pocok hati tak saya buat apa bila dah. Tu panggil taubat. Kalau tak cukup mana-mana daripada 3 tu, tak ada Tinggal dah dosa, sesat dah, tapi hati tak pocok. Hati dia duk mari dalam telitah hati, kalau orang mari hajak kena tagih pula ku. Itu panggil tak ada azal. Azal kena ada. Azal tak saya buat apa bila dah. Kalau orang tua-tua dulu panggil perit dah, tambah tu. Biduk tambah kata. Ning salah satu perkara yang menyebabkan Nabi kata, bilalah dia tarik diri daripada maksiat. Apa maksud tarik diri? Tak buatlah. Hondo klik. Dengan makna dia istighfar. Bilalah melaku dosa, Allah titik yang hitam atas muka hati, dia tarik diri.
Sesalah. Astaghfirullah, salahlah aku saat ni. Silaplah aku saat ni. Serta sesal dalam hati. Hati tak sewak dah esok-esok. Tak saya buat apabila dah. Tu. Maka hati seorang tu akan kembali suci. Nabi kata kembali suci bilalah dia ni istighfar, dia taubat. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Baik. Comel, cuci bersih. Itulah di antaranya kita ni. Bukan sekadar kata kita nak bersihkan pakaian tubuh badan kita daripada semua kotor. Hati kita pun kena bersih juga. Kita tahu cara bersih baju kita. Beli dengan sabun tu sabun ni. Tak puas hati sabun. Perak panum. Ni namanya ni. Namanya apa? Perak panum. Walau sabun tu cuci dah. Hak ni attack hak tu ombo. Tak kerti nak panggil kak jihau sabun. Hak macam-macam lah ni tak. Supaya tubik daki-daki di pakaian baju kain kita. Bubuh dalamnya basuh. Bubuh sabun tu. Bubuh namanya ni. Supaya kain kita bukan sekadar cuci dah. Minum. Bau sedap. Tu pakaian. Tubuh kita begitu juga kita menyuci. Dengan sabun, dengan kering, dengan foam. Nah, macam-macam. Tu dia sabun, hok dia gosok pula beli macam itu, beli pasal ni untuk nak menyucikan tubuh badan kita daripada kotor, daripada cemar. So lagi yang perlu kita menyuci ialah hati kita. Hati kita kena suci juga, bukan pakaian, bukan tubuh badan saja, kena menyuci juga hati kita. Hak Nabi kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Maka bersih dua. Bersih zahir. Mana zahir? Pakaian, tubuh badan kita, tempat kita duduk. Bersih dalam rumah tangga kita. Bersih tubuh badan kita. Pakaian kita semua bersih. Itu zahir. Satu lagi batin. Apa? Hati kita. Kena bersih daripada segala karakter dosa. Bila melaku dosa, kita tak istighfar, tak taubat. Itu adalah karat yang ada di atas mata hati kita. Muka hati kita. Inilah perlu yang kita tahu, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah dan penonton sekarang ni, perlulah kita ambil berat dalam bab menyuci, membersihkan jiwa, bersihkan hati kita. Antaranya istighfar. Bapah maya kita dah amal sokmo dah. Teruskanlah amalan. Syomel dah. Kita dah amal sokmo. Wisalai lepas dah wisalai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas pada wisalai selalu dah astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tutup apung bagi diriku. Walil walidayya, bagi dua ibu bapakku. Yang letih lelah, penatnya. Perak aku nak boleh besar ibu bapak lah, dok belah. Minta apung juga dosa kepada Allah, minta Allah Taala apung dosa ibu bapak kita. Wali masyayikhi, dan apung juga tok guru kita. Kita reti pandai, kita faham satu-satu ilmu. Boleh tahu hak ni dosa, hak ni pala, hak ni syurga, hak ni neraka, hak ni halal haram. Semua tok guru dok ajar kita. Maka kita minta lah doa Allah. Minta istighfar juga supaya Allah Ta'ala apung dosa untuk guru. Lepas tu lagi hak perlu kita ingat, salah kita dengan manusia yang kita tak ada nak minta maaf, tak ada nak minta apung. Wali ashabil huquqi alayya. Minta lah tu. Ini istighfar. Istighfar yang patut kita kena ingat. Pada maya sekurang-kurangnya 3 kali, 4 kali, 7 kali. Baca banyak kau comel. Kerana istighfar ni, amalan istighfar banyak. Banyak kelebihannya. Utama kali Allah hapus dosa. Ikhlas kerana Allah. Tutup kerana Allah. Jangan buat cow. Jangan buat form. Bawa orang ada astagfirullah. Bawa orang tak ada kepong. Senyap. Tak kata apa. Itu tak jadilah. Itu tidak kerana Allah. Kerana manusia pula. Buatlah apa-apa pun kerana Allah. Ya Allah, aku tutup keampunan. Aku minta ampun daripadamu. Dosa banyak kita ni. Ingat, bilalah kita istighfar, taubat, Allah Ta'ala akan menyucikan kembali hati kita. Bila suci hati itulah mudah nampak. Mudah mengalir air mata. Bilalah bunyi bak neraka, Allah takutnya, gerungnya, ngerinya berasa oleh hati kita, berasa ketar kenali. Bila bunyi bak syurga, Allah rasanya nak syurga. Ni hati suci.
Bila hati suci, hati bersih, mudah. Mudah. Ya, hati kerah, hati mati, hati hitam. Royaklah gajah rimah, tak rasa kan? Ya neraka tak ada rasa gerung, tak rasa ngeri, tak rasa takut. Dan royak syurga tak rasa gemar, tak rasa nak, supo ya. Ada dengan tak ada royak, tak royak sama ya. Ni hati kerah, hati hitam, hati tak bersih. Apa? Karena mulut dia tu berat daripada istighfar, berat daripada bertaubat. Ni perlulah kita tahu ambil kembali kepada Allah melalui istighfar, banyak-banyak hiduplah. Apa saja kalau kita boleh ingat sayyidul istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika tu hingga akhir tu. Panggil sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Kalau kita boleh amal hak tu, kau comel lagi. Kerana hak tu kita baca sekali menepati istighfar hak lain 1000 kali. Panggil sayyidil istighfar. Cari ya. Kita learning seni berlaku Allah Ta'ala beri nikmat seni. Ada telefon, ada terosak. Kita buat dalam internet Google tu, buat sayyid istighfar, sayyidul istighfar. Naik selalu dah. Amal. Lebih kurang 4 baris, 5 baris ya. Kita hafal. Tak hafal sebut hari ke siapa. Kalau duk baca semua lah, amal semua. Bawa dulu, belalah kita tengok dulu. Pada maya kita bawa kertas keping tulis sayyidil istighfar, amal baca-baca. Boleh buat 3 hari ingat mulut dah. Kalau benar-benar kita amal. Tu hak lebih lah. Boleh amal dengan sayyidil istighfar, tu kau comel lagi. Itulah makna kata kita nak royak perkara yang nak menyucikan hati kita melalui istighfar banyak-banyak. Banyak kita istighfar. Dan bersih, bila hati kita cuci bersih. Maka menyebabkan kita mudah nampak kebaikan. Bila sebut kebaikan, Allah rasa naknya, rasa tak jemu kebaikan. Rasa nak dengar semua kebaikan. Bila sebut bab azab, bab neraka, bab Allah Ta'ala merka, rasa takut, rasa nak jauh. Tetapi apabila ia seorang hamba Allah Ta'ala kembali melakukan kesalahan, bilalah ia klik buat pula, katakan istighfar dah, taubat dah, hanya buat pula asal dia. Kita manusia ni, kita bukan nabi, bukan malaikat kita ni. Bila bukan nabi, bukan malaikat, ya ada gitu. Hari ni juruh, esok tak juruh pula. Gitu duk jadi balik gitu. Nak boleh tetap istiqamah berpanjang payah juga. Atau kena bakar masa yang begitu panjang. Bukan makna kata payah. Bukan kata payah hingga siapa tak ada sore habuk tak boleh buat. Ada. Ini melalui mujahadah. Kena bersungguh-sungguh lawan nafsu kita. Katanya sini bilalah kita melaku pula walah taubat dah, sesat dah, istighfar dah, nyegi buat pula. Bila buat pula ke mana? Maka ia kata sini, maka titik yang hitam itu akan bertambah dalam hatinya. Tadi cuci, bila pergi buat pula, kau tambah. Kau berlapis lah, kau bertindai lah. Sehingga mana tu? Sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Na'udzubillah. Ini takut. Takutlah ni. Mula ya. 2, 3 tapi main tak heran ni. Duk buat semua yang gini dosa ni. Ni takut ni. Mula-mula kita buat rasa nalin juga, rasa takut juga. Lama-lama tak rasa rana Allah tu. Tu bimbang kali tu. Bimbang bila lah Allah Ta'ala cabut perasaan hati kita bila melaku dosa, tak berasa kenal lain. Allah takutnya. Ya kita bila nak buat salah tak. Ya ada mari dalam hati kita. Tu panggil ada email lagi lah hati kita. Ada lagi takut. Ada berasa gerung. Bimbang sekali bila kita melakukan dosa, hati kita tak berasa kenal lain. Tak berasa, lagu mana ni? Tak berasa lagu tu. Allah tu takut. Habis tu kata Nabi pada hadis lain, Nabi kata, siapa-siapa yang zina ketika dia zina tu, dia tak akan zina selama mana imi adalah hati dia. Dia tak zina selama mana imi adalah hati dia.
Apa maksud Nabi kata gitu? Makna kata orang berzina tu email tak ada. Na'udzubillah, tak ada email. Tak ada email. Tu bertakut. Bimbang takut kita melaku maksiat, Allah Ta'ala cabut email. Tu boleh kira lagi. Cabut nyawa tengah tu. Allah. Tak tahulah. Habis email pun tak ada, mati dalam berdosa tu. Allah. Cari tak temu syurga lah. Na'udzubillah. Ni takut. Dengarlah benda-benda gini supaya mudah-mudahan kita dapat perubahan. Berasa ada kesal hati kita nak kembali, tak sedah apabila hak lepas dah nak buat no. Tak ada pun orang tak salah silap. Manusia ni la yakhlu minal khata'il wan nisyan. Kita manusia tak terlepas daripada salah dan silap. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan para malaikat kita ni. Maka bilalah kita duduklah salah silap ni, hak Allah Ta'ala paling kasih, paling sayang ialah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih sangat pada orang hak suka bertaubat, suka kembali kepada Allah. Tapi ingatlah, bila taubat dah boleh pocok hati, jangan buat apa bila. Bimbang apa? Bimbang takut kita buat ni, taubat dah buat pula. Taubat dah buat pula. Bimbang Allah Ta'ala cabut perasa, hak berasa nak taubat tu tak ada dah. Takut tu. Dulu dah ada juga orang susah, takutnya, dosanya aku. Bimbang takut pergi buat pula. Tuhan tak beri dah pasal sesanya. Takutnya dosa. Tuhan tak beri perasaan itu. Tu takut tu. Bila tak beri perasaan gitu, rasa kena? Rasa kena pula. Ada tak ada rasa kena dengan dosa rasa tak ada tak apa. Kita panjang lagi umur, sehat lagi, lambat lagi mati. Tu. Bimbang Allah Ta'ala cabut perasaan tu. Perasaan nak taubat tu. Tuhan cabut tu ke Allah. Ni ingat. Ni titik yang kita Nabi kata. Bila lah orang tu melaku pula dosa, walah dia taubat dah tahu. Melaku pula dosa, maka titik hitam tu bertambah. Sehingga mana? Sampailah titik hitam tu memenuhi segala muka hati dia. Dan inilah dinamakan Ar-Ran. Kalla barran. Ran ni, apa barran? Ran itu kena kepada karak-karak. Karak ni maklum siapa dengan ticu tak tu baik karak. Dia lain kabuk. Kalau kabuk kita sapu kain, ya cuci kelik. Kata kita kabuk. Kabuk dah 4-5 hari, 6 hari ataupun mulai dah kata kabuk. Ada basuh-basuh lagi jok COVID ni. Kabuk teruk. Kita pergi sapu sikit. Ambil bulu ayam tu tu baik kabau. Tu baik kabuk pak tu sapu-sapu lak sikit dengan kain-kain basah kan tak. Ambil ticu, ambil kain hok lesak-lesak cuci kelik semula. Tapi bila karak kita ambil bulu ayam lagi sapu, habis karak. Ambil kain-kain basah lagi sapu tu baik karak. Ada dah kerakung tu Ar-Ran. Kalla barran. Allah Ta'ala beri jadi karak hati. Oleh kerana selaput dosa begitu bertindak yang menyebabkan hati itu berkarat. Allah. Ini na'udzubillah. Jadi karat di hati yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya seperti yang tersebut di dalam hadis yang di atas tu. Maksud apa? Sekali-kali bukan dimakian. Makna apa ni? Seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutupkan hati mereka. Hati yang dikatuk tutup. Tak berasa takut sikit. Bila tu? Bila Allah Ta'ala tutup hati. Karat dah hati dia. Tak rasa kan? Buat dosa, tak rasa dosa. Bila sebut bab kebaikan, tak rasa kebaik. Nampak orang buat benda-benda hak comel, benda-benda taat, buat kebaikan, ada rasa nilai di sisi dia. Rasa bugi pula, ada setengah-setengah rasa bugi. Bugi orang tu poso gapo. Dia rasa bugi orang poso lapar peri. Ni bila Allah Ta'ala beri tutup hati, mata hati yang menyebabkan dia tak berasa kenapa baik. Tak berasa kata salah, tak berasa kata teruknya bila ia melakukan dosa. Ni karat tu hati tu. Ni tak mengaji. Ini satu hadis ni. Mudah-mudahan kita beritahu
keadaan hati kita ni, bila kita melakukan dosa, Allah akan titik satu titik tu yang hitam, satu dosa. Lepas tu kita hisap diri kita. Jok hidup kita pak malam ni. Hisaplah masing-masing. Hasibu anfusakum. Orang lain kita dihisap sama dah. Orang lain kita dihisap dia tu gitu, dia ni gini. Kita kata. Ambil peluang untuk kita kata. Aku ni jok hidup mari pak malam ni. Banyak mana dosa hok gia mata. Banyak mana dosa hok gia telinga. Lidah kita kecil hak orang banyak mana dah. Hati kita kedeki, nyombong. Mana dah. Ni hisaplah atas kita masing-masing. Yang perlunya kita kena hisap. Hasibu anfusakum. Hisaplah diri kita sebelum Allah Ta'ala tanya akhirat. Kita kena tanya ni. Semua masing-masing jumpa dengan Tuhan belakang. Bila jumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya satu-satu. Aku beri umur kat mu. Beri sehat. Beri nyawa. Beri nikmat tu, nikmat ni, nikmat sehat, nikmat tu, nikmat ni. Macam-macam nikmat. Satu persatu Tuhan tanya. Bukan peri tu. Kita hidup ni bukan peri. Ingatlah. Inilah perlu kita jaga, perlu kita beringat. Dalam hidup kita jok mari hidup sampai malam ni, kita ada salah silap ke apa dengan Allah, cepat-cepatlah kita istighfar. Hisap diri kita. Siasat diri kita. Orang lain lah marah kita dah hisap orang tu orang ni. Semalam sekarang ni untuk kita lah pula masing-masing. Kerana kita satu hari tak terlepas daripada jumpa kita dengan Allah. Jumpa dengan Tuhan kita satu hari ni. Bila jumpa dengan Tuhan, atas keadaan kita. Atas keadaan kita banyak dosa secara mana, itulah. Nak menyelamatkan kita, tak selamat kita, atas kita. Tak ada sakut dengan orang lain. Malam ni, lebih kurang buat sebagaimana permulaan. Penutung-penutung, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Jadi, yang berakhirilah. Malam ni, semoga Allah Ta'ala beri penutung di rumah. Ibu ayah di rumah ni, Allah Ta'ala beri nikmat. Panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Sama-sama berdoa ke hamba katik. Semoga Allah Ta'ala beri sehat, umur panjang dalam ibadat. Lagi pula dah murah rezeki yang halal, yang barakat. Hidup kita ni untuk jadi sebagaimana hamba Allah. Untuk kita ni tutup redha Allah. Itu ialah hidup kita yang patutnya kita cari hari-hari. Carilah redha Allah. Kalau hidup kita kaya raya, senil-linil, hidup mewah tapi tak ada redha Allah, tak ada arti hidup kita. Tak ada arti sikit. Oleh itu, sekadar inilah malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri manfaat. Walaupun tak banyak yang kita dengar sebuah hadis Nabi SAW saat ni. Untuk kita ubahkanlah sikap kita daripada dulu. Kita rasa bangga dengan dosa. Sekarang ni kita berasa ngeri. Berasa gerung. Moga-moga kita rasa ngeri gerung tu. Ada hati kita berasa sesat dengan dosa. Moga kita dapat perubahan yang berpanjang lagi kita akan berjalan. Dan lagi akan datang lepas pada mati kita, itu sangat panjang lagi. Kerana kita negeri-negeri yang kekal. Negeri yang kita tak klik mari dah. Sekali ni je kita hidup, tak ada dah jalan ke kita. Learning baik, insya-Allah baik di sana. Kalau learning tak baik, tak tahulah. Dan wallahu a'lam lah. Inilah lebih kurang malam ni yang kita boleh sampaikan. Semoga Allah Ta'ala jadi manfaat di dunia dan lebih-lebih lagi jadi manfaat di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعل المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.